Baiklah, setelah anda mengetahui apa itu kontes dan anda pun telah dengar sebelum ini berkaitan dengan fixed price dan hourly price, dan saya yakin anda akan tertanya-tanya berkaitan dengan hourly price. Bagaimana hourly price ini dinilai? Bagaimana klien untuk melihat kita macam mana kita buat kerja dalam hourly price? Adakah kita boleh menipu dengan hourly price dan sebagainya? Sebenarnya untuk pengetahuan anda, hourly price sangat-sangat bermanfaat kepada freelancer yang baru kerana dengan adanya hourly price anda akan dapat job secara continuous. Tetapi satu kelemahan di sini jika anda membuatkan klien hilang rasa percaya dengan anda punya credibility, iaitu anda charge lebih, anda on timer lebih dan sebagainya, itu membuatkan anda hilang klien-klien hourly di masa akan datang. Jadi untuk anda mengetahui bagaimana hourly price dinilai dan apakah apps yang digunakan dalam hourly price, maka kita akan tengok dalam lesson yang ke-9 ini, iaitu Freelancer Desktop App. Tapi sebelum itu, kepada anda yang ingin tahu lebih lanjut dan ingin explore lebih lanjut, anda boleh terus download Freelancer Desktop App daripada website freelancer.com. Jom kita mulakan. Okey, selamat datang ke lesson yang ke-9 iaitu Freelancer Desktop App, di mana dalam lesson ini anda akan didedahkan tentang satu application di dalam freelancer.com sendiri untuk anda bekerja dalam projek hourly. Di mana selepas daripada lesson yang ke-9 ini anda akan faham apa itu hourly project dan bagaimana proses hourly project. Seterusnya anda akan tahu sedikit sebanyak bagaimana untuk menggunakan Freelancer Desktop App. Okey, baiklah. Untuk hourly project dalam freelancer.com adalah salah satu jenis projek yang dibayar mengikut jam, di mana setiap jam anda berbuat kerja dengan klien, maka klien akan bayar anda melalui apps. Antara contoh dalam pekerjaan menggunakan hourly project antaranya adalah customer service, virtual assistant and technical support. Selain daripada skill yang dinyatakan ini, ada juga kerja-kerja seperti social media marketing, translation, writer ataupun graphic designer ada juga menggunakan paid per hour ataupun hourly project untuk menyiapkan tugasan mereka, di mana setiap jam anda bekerja akan dibayar oleh pihak klien. Untuk anda memenangi projek dalam bentuk hourly, anda akan diberi satu authorized hour, di mana authorized hour ni adalah satu limit masa yang ditetapkan oleh pihak klien dalam anda punya offer details berkaitan dengan anda boleh bekerja berapa jam selama seminggu. Kiraannya adalah seminggu, di mana kebiasaannya dalam seminggu adalah 30 jam seminggu, di mana kalau diikutkan kiraan 6 jam bekerja selama 5 hari 30 jam. Tetapi ada juga klien yang authorizekan jam bekerja kurang daripada 30 jam seminggu. Seterusnya, jika anda menang projek berbentuk hourly, anda perlu install Freelancer Desktop App untuk freelancer.com track kerja-kerja anda. Jika tidak di-track oleh freelancer.com, ianya seolah-olah anda buat kerja tersebut secara percuma. Seterusnya, kalau anda lihat di sini, iaitu anda perlukan letak description dan notes kepada kerja anda dan dalam time log. Lepas ni kita akan nampak bagaimana proses ini berlaku. Dan seterusnya, seperti yang dimention sebentar tadi berkaitan dengan authorized hour, anda perlu communicate dengan klien andai kata anda perlukan masa. Okay, di sini untuk pengetahuan anda, jika anda diberi masa 30 jam selama seminggu. Jadi di sini kita tengok satu contoh, andai kata anda punya limit masa adalah 30 jam seminggu. Okey. Dan anda telah habiskan 30 jam ni selama 3 hari. Di mana 3 hari anda telah habiskan masa, dan berbaki lagi dalam masa seminggu anda mempunyai 4 hari untuk buat kerja, tetapi anda telah habiskan dalam masa 3 hari, maka lagi 4 hari ini anda tidak mempunyai balance kuota hour yang ditetapkan oleh pihak klien. Jadi apa yang anda perlu buat adalah anda kena communicate dengan klien jika anda memerlukan penambahan jam dalam membuat pekerjaan secara hourly. Okay, ini adalah interface. Okay, ini adalah interface Freelancer Desktop App. Anda boleh buka link ini untuk download. Dan setelah anda download, anda install dalam desktop anda, dan ini adalah interface bila mana anda dah install dalam desktop.
anda masukkan username dan password untuk anda tengok sebarang projek yang ada. Di sini saya tunjukkan projek yang ada dalam dashboard Freelancer Desktop App, di mana di sini kalau anda lihat klien ini, project for siapa, dan kemudian di sini ada overview di mana ringkasan berkaitan dengan projek. Okey. Dan ini bayaran dia, hourly rate berapa dan weekly limit berapa, 3 jam seperti yang saya mention tadi, 3 jam dalam masa seminggu. Jadi ini masih lagi pendek. Ada juga klien yang letak masa lebih kurang macam ni, dan ada klien yang letak lebih daripada 3 jam. Kita terpulang pada klien, sebab itu anda perlu berbincang dengan klien berapa jam yang diperlukan. Kemudian kita tengok di ruangan message. Message ni adalah satu features untuk anda instantly communicate dengan klien sepanjang anda buat kerja hourly, di mana klien anda tidak akan pantau anda sepanjang anda buat kerja. Kerana adanya aplikasi ini, klien dia akan melihat screenshot daripada hasil kerja anda. Kemudian kita tengok di sini di ruangan shared file. Jadi ini ruangan di mana anda hantar semua pekerjaan yang ada. Seterusnya kita tengok pada invoice. Setelah anda selesaikan satu-satu kerja untuk pihak klien anda, di mana berapa jam anda habiskan masa untuk siapkan kerja tersebut akan dikalkulate sendiri dalam sistem ini. Dan di pihak klien akan ada satu ruangan untuk paid ataupun release payment terhadap akaun anda berdasarkan jam yang anda bekerja sepanjang hari itu ataupun sepanjang masa yang telah anda tentukan. Okay, di sini anda lihat dekat dalam interface ini ada ruangan notification untuk anda tengok sebarang notification yang ada, message dan sebagainya. Seterusnya di ruangan search, anda kata anda punya long list of active project, anda boleh search di sini apa projek yang anda terlepas dan apa projek yang anda ingin lakukan dalam masa tersebut. Dan seterusnya di sini saya tunjukkan button di mana bila mana anda ingin mulakan pekerjaan, ada button hijau di sini dipanggil sebagai timer. Pada asalnya button ni berbentuk play dan sekarang berbentuk pause. Okay. Bila mana anda tekan je button play ataupun button timer ni anda turn on kan, masa akan berjalan dan freelancer.com menggunakan apps Freelancer Desktop App akan mengambil random screenshot as a proof of your working period. Okay. Dan di mana anda perlu berhati-hati apabila anda bekerja dengan klien ini, elakkan daripada anda membuat kerja untuk klien lain ataupun anda buat kerja lain, kerana screenshot yang diambil adalah screenshot random. Anda tidak tahu bila screenshot akan diambil dalam platform Freelancer Desktop App. Okay, jadi itu sekian saja berkaitan dengan Freelancer Desktop App, di mana untuk anda lebih faham berkaitan dengan Freelancer Desktop App, anda perlu bid kerja-kerja berbentuk hourly dan anda explore bagaimana apps ini berfungsi. Dan di sini ada ruangan jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh klik link ini ataupun anda pergi kepada FAQ dalam freelancer.com. FAQ ini menerangkan berkaitan dengan bagaimana freelancer.com ini berfungsi dan bagaimana ianya membantu anda untuk bekerja dengan lebih efektif. Jadi sekian saja lesson yang ke-9 berkaitan dengan Freelancer Desktop App. Kita akan jumpa dalam lesson yang seterusnya.